Okay. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi'u ni'mati wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan keberkatan dan limpah kurniamu, dapat kami bersama-sama memeriahkan majlis ilmu pada petang ini. Maka Ya Allah, kepemudahkanlah urusan kami semua, berkatilah majlis perdoaan kami. Sesungguhnya hanya kepadamu saja tempat kami mohon pertolongan dan kebergantungan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, terima kasih diucapkan kepada saudari Sakinah atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Jadi sebelum saya memulakan, saya menyerahkan majlis kepada Ustazah Nik Nur Saha. Izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang Ustazah Nik Nur Saha. Jadi penceramah jemputan kita pada hari ini ialah Ustazah Nik Nur Saha binti Haji Nik Muhammad, dilahirkan pada 7 Ogos 1964 dan berasal daripada Kelantan. Ustazah Nik Nur Saha telah mendapat pendidikan di Mahad Muhammadi Lil Banat Kota Baru Kelantan, Universiti Al-Azhar Mesir dan diploma pendidikan di UIA. Ustazah Nik Nur Saha juga mempunyai 11 orang anak dan merupakan pesara guru bahasa Arab. Antara pengalaman Ustazah ialah menjadi motivator, kaunselor, guru takmir masjid, ketua wanita ISMA Rembau, panel penceramah jemputan negeri FM, jurulatih dakwah negeri 9, tenaga pengajar di kompleks pengajian warga emas dan anak-anak yatim Darul Widad Permatang Pasir Linggiti Port Dickson negeri 9. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustazah Nik Nur Saha untuk menyampaikan ceramah beliau. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على رسولنا محمد نبي الهدى ونبي الرحمة محمد بن عبد الله الذي قادنا إلى طريق النجاح وأرشدنا إلى عبادة الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يسر ولا تعسر يا كريم، يسر ولا تعسر يا كريم، وتمم بالخير. الحمد لله، شكرا جزيلا على رئيسة الجلسة بنتنا الحبيبة. Terima kasih banyak-banyak kepada para majlis, rakan-rakan anak-anak didik yang dirahmati Allah sekalian, daripada sekolah apa dia tu MRSM Ghafar Baba, dan seluruh sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Uhayyikunna bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah, ala wahiyya assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Syukur kita kehadrat Allah, kita masih lagi bertemu kembali walaupun melalui norma baru secara tazkirah maya, tak dapat nak bersemuka dengan adik-adik dan rakan-rakan guru, dengan anak-anak semua. Namun syukur alhamdulillah dakwah
jihad kita di dalam pencarian ilmu akan terus berjalan sampailah ke titisan darah yang terakhir. Jadi anak-anak, subhanallah, tahniah hari ini kerana anak-anak duduk di taman-taman syurga, kerana orang yang berhenti belajar, maka dia akan berhenti memimpin. Orang yang berhenti belajar, dia akan mudah tua. Kan? Orang yang sentiasa belajar, dia akan sentiasa muda. Kerana apa? Kerana setiap hari dia mendapat sentuhan-sentuhan ilmu yang baru. Meskipun jasad sudah dimamah usia, tetapi jiwanya akan sentiasa segar, bugar, sesegar embun pagi. Lantaran itu kenapa Rasulullah bersabda, "Wa idza marartum biriyadil jannah fajlisu." Apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka kamu kena duduklah sekejap. Duduk sekejap, kan? Untuk membasahi hati kita dengan ketukan-ketukan iman, kan? Supaya nanti lalu hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang bermanfaat. Kita tidak meninggalkan satu detik masa yang diberikan oleh Allah dengan perkara yang tidak ada manfaat. Ini penting adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Sebab anak-anak adalah anak-anak pilihan. Anak-anak MRSM adalah anak-anak pilihan. Anak-anak engineers, anak-anak yang pandai, anak-anak yang diberikan oleh Allah dengan kecerdikan akal. Jadi sayang sekiranya aset ini tidak diurus dengan baik. Yang perlu kepada keseimbangan dari sudut rohani, jasadi kita, rohani kita, akal kita, kena seimbang. Jasad, akal dan juga roh. Sebab dalam ketiga-tiga komponen ini, mana yang paling berharga sekali? Itulah roh. Tanpa roh kita akan mati. Tanpa roh kita akan menjadi seperti bangkai yang busuk yang tidak dipedulikan oleh sesiapa pun. Lantaran itu hari ini sama-sama kita sharing ilmu, pengalaman untuk menyuburkan rohani kita. Roh kita, spiritual kita. Supaya dia sentiasa segar, bugar, sesegar embun pagi. Yang sentiasa bersinar mudah-mudahan dan dapat menyinari orang lain. Ini penting. Lebih-lebih lagi adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang diberikan kepada Ustazah di bulan Safar ini, subhanallah, hari ini dah mencecah 3 Safar, 1443 Hijrah, bersamaan dengan 9 September 2021 Masihi. Adik-adik, anak-anak, rakan-rakan guru telah memberikan amanah kepada Ustazah. Pihak sekolah telah memberikan amanah kepada Ustazah di bawah tajuk Subhanallahu Akbar. Sri Kandi cemerlang, maka umat akan gemilang. Jadi bersesuaianlah dengan moto Ma'al Hijrah tahun ini di bawah tajuk Manhaj Rabbani, umat akan berkualiti. Jadi macam mana yang dikatakan Manhaj Rabbani? Macam mana yang dikatakan umat berkualiti? Manhaj Rabbani, manhaj yang dibina di atas dasar tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ubudiyah yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kenapa Ustazah berkata demikian adik-adik? Kita kan baru sahaja menyambut kemerdekaan yang ke-64. Kan? Apa erti kemerdekaan? Bukan setakat kita dijajah dari sudut fizikal sahaja. Tidak. Kan? Kita tak nak kan? Kita merdeka apabila kita bebas daripada belenggu penjajah sahaja. Tidak. Tetapi kemerdekaan yang hakiki apabila kita bukan setakat merdeka dari sudut dijajah jasad kita. Tetapi kita merdeka dari sudut pemikiran kita. Merdeka daripada segala anasir-anasir jahiliah. Kena kembali kepada fitrah. Jangan sampai fahaman-fahaman jahiliah masih lagi bersarang di dalam hati-hati kita. Sebab itu Syekh Maulana Jamil mengatakan, setiap kali kalau kita nak bersedekah, tak kira 10 sen ke 20 sen ke dalam tabung masjid ataupun sedekah subuh di waktu fajar lepas kita sembahyang subuh, kita niatkan, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, mudah-mudahan dengan sedekahku ini, dengan sedekah subuhku ini, ya Allah, pecahkanlah segala kebatilan. Pecahkanlah segala kebatilan yang bersarang, yang berakar umbi dalam hatiku, anak-anakku, cucu cicitku, 7 keturunan, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau yang maha melakukan, engkau yang maha berkuasa di atas segala-galanya.
Hari ini kita merdeka dari sudut penjajahan. Tetapi kadang-kadang adik-adik, hati-hati kita ini masih lagi bersarang dengan anasir-anasir jahiliah. Masih lagi tak cinta solat berjamaah, masih lagi tai hidung masin kedekut untuk bersedekah. Masih lagi cinta dunia, masih lagi ada hiri hati, hasad dengki, bekerja kerana majikan, tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada lagi suka mengumpat sana sini, Allahu Akbar, suka berkapal, cewek bercowok dalam internet, dalam alam maya yang tidak berkesudahan. Sebab itu, minta dengan Allah. Aku bertawasul dengan sedekahku ini, ya Allah. Pecahkanlah segala kebatilan yang bersarang di hatiku, anak-anakku, suamiku, ya Allah. Cucu ciciku. Sebab kita tak tahu kadang-kadang suami kita ada guru-guru. Depan kita, Masya Allah, warak dan wabarqa. Ada, Masya Allah, warak. Pijak semut tak mati anak-anak kita. Tetapi di luar, apabila dia bersama dengan masyarakat, dia bersama dengan perempuan-perempuan cantik di luar sana, kadang-kadang dia hanyut. Dia kalah dengan nafsu. Dia kalah dengan iblis yang sentiasa menggoda. Sebab apa adik-adik sidang pendengar rakan-rakan guru, subhanallahu akbar. Dalam dunia globalisasi hari ini, kan, kita bukannya diserang negara kita dengan fahaman-fahaman liberal, pluralisme, ancaman murtad, kristianisasi dan sebagainya. Bukan negara kita saja diserang. Malah kita yang bercakap ini pun diserang. Subhanallahu akbar, sehingga kita diserang masuk menyelinap ke dalam kamar-kamar tidur kita. Hari ini dunia globalisasi yang tidak bersempadan ini dia masuk menyelinap ke dalam selimut-selimut kita. Dia masuk menyerang di dalam bilik-bilik tidur kita, kamar, maligai kita suami isteri, sehinggalah suami kita menjadi hamba kepada gadget. Menjadi hamba kepada gadget. Dua jasad duduk dalam bilik, tetapi rohnya berbeza. Seorang mengembara ke utara, seorang mengembara ke selatan. Anak-anak di luar di dalam bilik, mengembara ke barat. Tengok kan, duduk dalam satu bumbung. Tetapi pemikiran kita jauh melayang, ke hulu ke hilir tanpa batas sempadan. Sehinggalah, na'udzubillah, takut fitnah mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menatap Al-Quran, yang kita gunakan untuk menatap filem-filem lucah, kita gunakan telinga kita untuk mendengar lafaz-lafaz cinta daripada cowok-cowok, bangla dan sebagainya, na'udzubillah. Ini sebab itu kenapa nak tanamkan kaedah Islam, fahaman tauhid kepada Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak fahamkan kefahaman Islam yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dada hati anak-anak kita hari ini. Dia memerlukan kepada pengorbanan, didikan Islam munzu sigharih, daripada dia masih lagi kecil. Jadi hari ini guru-guru daripada MRSM Ghafar Baba mengadakan sesi tazkirah ini kepada anak-anak puteri Ustazah Sri Kandi Ustazah, guru-guru yang hebat di MRSM, adalah merupakan satu langkah yang cukup baik, sebab daripada rahim kita inilah akan lahirnya zuriat. Kan? Guru-guru yang hebat, murabbiyah yang hebat, anak-anak Sri Kandi yang hebat, maka lahirlah besok zuriat yang hebat. Ini penting. Tetapi kalaulah anak-anak perempuan yang tidak hebat ini besok apabila dia membesar menjadi ibu, menjadi mujahidah, ia akan menerajui dunia dalam rumah tangga dan sebagainya, sebab rumah tangga ini adalah merupakan nadi yang paling penting di dalam perkembangan ummah hari ini. Kalau dilalaikan dengan nafsu syahwat, dengan dunia yang tidak berkesudahan, dengan hiburan yang tidak berkesudahan, what happen? Apa akan berlaku kepada negara 10 tahun, 20 tahun akan datang? Na'udzubillah adik-adik. Kerana kecemerlangan seseorang individu itu berkait paut dengan sejauh mana tebal kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang cemerlang adalah orang yang kuat kecintaannya kepada Allah. Bukan kecintaannya kepada makhluk. Bukan kecintaannya kepada kuasa. Bukan kecintaannya ta'asub kepada kepartian. Bukan kecintaannya kepada apa adik-adik? Keindahan dunia, perhiasan-perhiasan dunia yang ada di kiri dan kanannya. Tidak.
Semakin tinggi takwa seseorang insan, semakin tebal kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allahu Akbar adik-adik, Masya Allahu Akbar. Makin takutlah dia kepada Allah, makin kuat untuk dia beramal, makin tulus hatinya dan semakin dekat dia dengan Rabbul Jalil walaupun dia masih lagi muda. Ini penting. Subhanallahu Akbar. Sebab itu kenapa, kan? Takwa ini bukannya datang secara spontan. Dia nak kena dibina daripada awal. Sebab itu kenapa majlis ilmu jangan sekali-kali ditinggalkan. Orang yang meninggalkan majlis ilmu, setengah ulama mengatakan alal aqal sab'ata ayyam, paling kurang 7 hari. Ada yang mengatakan arba'un, ada yang mengatakan 40 hari. Kalau ditinggalkan diri kita, meninggalkan majlis ilmu, kan? Lebih daripada 7 hari adik-adik, subhanallah, hati kita akan menjadi semakin kiswah. Semakin keras, membatu macam dinding konkrit yang berada di sebelah ustazah ini. Ya, subhanallah. Sebab itu kalau satu hari adik-adik tidak buat kebajikan, staf-staf, guru-guru guru ustazah, tidak ada sedekahnya, tidak ada amal solehnya, subhanallah. Kalau satu hari kita tidak ada melakukan kebajikan, lama-kelamaan batin kita akan jadi kering. Batin kita akan jadi kering. Jadi setiap hari kita kena buat checklist apa kebajikan yang kita dah lakukan. Kan? Sebagai seorang isteri, contohnya, macam Allahyarham Siti Sarah. Kan? Setiap kali suami dia nak keluar, dia minta duit. Untuk apa? Untuk bersedekah. Bukannya nak masuk ke dalam kocek dia. Kan? Subhanallah, untuk bersedekah adik-adik. Sebab itu 12 hari bulan nanti Ustazah akan bersama dengan Isma Port Dickson di bawah tajuk Aku Terima Nikahnya. Bagi rakan-rakan kita yang dah 10 tahun berumah tangga ke atas. Ustazah pun selalu berbicara dengan ustaz. Kan? Dalam usia rumah tangga yang dah lebih 30 tahun lebih adik-adik. Dan anak murid Ustazah Hasfazilawati pun dah jadi guru, dah jadi murabbiyah sekarang ini. Nak kata dah tuanya Ustazah. Dah mencecah 57 tahun. Selalu Ustazah berkata kepada suami Ustazah sendiri dan suami Ustazah pun selalu bercakap kepada Ustazah. Apabila suami berada di rumah, adik-adik, apabila suami berada di rumah, dialah yang paling berharga. Macam kita ayah kan? Ayah bila ada di rumah, dialah yang paling berharga dalam kehidupan anak-anak. Dan apabila dia keluar daripada rumah, dia kena tinggalkan sesuatu yang berharga kepada anak isterinya. Apa dia yang paling berharga? Kalimah tayyibah. Kalimah yang baik-baik. Apa yang paling berharga? Sentuhan. Belayan. Apa yang paling berharga? Mungkin duit untuk disedekahkan ataupun untuk belanja harian. Nafkah makan minum. Dan Rasulullah sendiri mengajar kita. Qudwatun hasanah. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling terbaik dengan ahli keluarganya. Dan aku orang paling terbaik dengan isteriku. Di mana Nabi nak keluar ke masjid, Masya Allahu Akbar, diciumnya dahi Aisyah radhiyallahu anha. Itu satu benda yang berharga. Sentuhan bagi seorang isteri yang boleh meleburkan segala kepenatan. Selain daripada zikir yang berterusan, bertasbih, bertahmid, bertakbir, sampai 100 kali sebelum tidur dan setiap kali selepas salat. Itu perkara yang paling mudah untuk kita lakukan. Masya Allahu Akbar. Ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang. Kita keluarlah, masuklah. Anak pergi sekolah dengan tidak beriring. Anak balik dengan tidak bersambut. Ini di antara 40 kesalahan ibu dan ayah hari ini. Anak masuk keluar rumah macam pelesit. Tengok-tengok beg saja yang bersemadi di atas kerusi. Tuannya hilang. Masya Allah Akbar, entah pergi ke mana. Kita pun ibu tak kisah. Duduk dalam bilik dengan berbekal dengan gadget. Makan minum anak-anak, pendidikan anak-anak, kita tidak ambil peduli. Malah guru-guru, subhanallahu akbar, hari ini kajian, na'udzubillah ada sebahagian ibu-ibu ayah-ayah yang lebih stres memikirkan pandemik daripada memikirkan tentang PDPR, pendidikan anak-anak di rumah, Quran anak-anak di rumah, solat anak-anak di rumah, berjemaah kita di kalangan suami dan anak-anak di rumah. Dan seorang suami pun, wa idza aratta an takuna
antakuna imami. Ini kaedah bahasa Arab. Para suami-suami, ya, kalau ada yang mendengar, kalau tak ada hari ini yang mendengar, maka guru-guru kena sampaikan kepada suami kita di rumah, adik-adik, anak-anak kena sampaikan kepada ayah-ayah di rumah. Kan? Kan? Apa dia adik-adik? Iza aratta, kan? Antakuna, kan? Imami, fakun amami. Ya. Jadi seorang lelaki itu kalau dia nak supaya dia dirasakan jadi tuan, jadi ketua dalam rumah tangga, kan, kepada kacamata anak-anak dan juga isterinya, maka fakun amami. Maknanya dia kena duduk di depan. Dia kena jadi imam, kan? Dalam solat berjamaah. Barulah anak-anak dan juga isteri akan hormat, mulia, tabik dan merasakan bahawasanya suami kita adalah tuan, raja, kan? Chief Commander, CEO dalam rumah tangga. Itu yang diajar dalam Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita. Jadi orang yang paling cemerlang bukannya yang straight 10 A1, 11 A1, tidak. Tetapi orang yang paling cemerlang, Sri Kandi yang paling cemerlang, guru yang paling cemerlang adalah guru yang paling kuat kecintaannya, tebal kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengetua ada ke tak ada ke, tetap dia masuk kelas sebab inilah anak-anak yang berada di hadapan, amanah Allah yang mesti diurus dan dijaga dengan baik. Sebab itu seorang guru yang mengajar kebajikan, mengajar kebaikan kepada anak-anak didik bukan setakat dimuliakan oleh manusia, tetapi ikan-ikan di air, kan? Burung-burung di angkasa raya bertasbih kepada seorang hamba yang mengajar manusia lain, insan yang lain dengan kebaikan. Masya Allah, ini hadis guru-guru. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Banyak disebut oleh hadis-hadis Nabi. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajar kepada orang lain. Jadi kalau kita nak menjadi insan yang hebat, maka kita kena belajar dan terus belajar, perkuatkan keimanan kita dengan ilmu-ilmu agama, fardu ain dan fardu kifayah, supaya pandemik datang, ujian datang melanda, kita tidak mudah hanyut. Kita tidak mudah goyah. Ribut taufan yang datang melanda sekalipun, kita tidak mudah tumbang. Kita diibaratkan seperti pokok cendana yang tegak berdiri, pucuknya melangit, akarnya masuk ke pasak bumi. Bukannya macam kangkung yang disirami, yang tidak disirami oleh air 2 hari, batangnya terus menguning. Kita tak nak macam tu. Jadi cara macam mana nak kekal tenang di dalam musim pandemik? Cara macam mana? Sebab adik-adik adalah Sri Kandi. Ia akan melahirkan zuriat. Masya Allah, ia akan membina ummah. Daripada rahim kita inilah akan lahirnya mujahid-mujahid. Macam siapa adik-adik? Macam Abdullah bin Az-Zubair. Masya Allah. Macam Sri Kandi yang kuat imannya. Fatimah Zahra, Asma binti Abi Bakr, Safiyah binti Huyai, Zinnirah yang disula, yang dicungkil matanya sehingga buta demi untuk mempertahankan Islam. Kita tengok Fatimah balik daripada Ma'rakah Uhud. Dalam Ma'rakah Uhud, dialah yang merawat al-jarah, kelukaan, kecederaan ayahnya Nabi Muhammad. Sehingga Fatimah dikenal oleh masyarakat Arab ketika itu, di kalangan orang-orang Islam ketika itu sebagai Ummu Abiha. Ummu Abiha, mak kepada ayahnya. Setelah kematian Khadijah, dialah diibaratkan seperti ibu yang menyantuni ayahnya dengan baik. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Seorang anak yang soleh dan sentiasa menyantuni ayahnya. Sampailah dia pergi bertemu Tuhan dalam usia yang masih muda, 29 tahun. Dialah yang mencucikan usus unta yang disimbahkan di belakang Rasulullah. Dialah segala-galanya yang menyediakan makan, minum dan sebagainya. Dialah yang menjinjing, Masya Allah Akbar, tangan Nabi. Bersambut Nabi apabila datang ke rumahnya. Seorang wanita yang mempunyai kekentalan hati yang cukup kuat. Dididik oleh Nabi Muhammad dengan, Masya Allah, dengan akhlak nubuwah yang hebat. Dan disusukan Fatimah dengan susuan Al-Quranul Karim.
Masya Allah, dialah satu-satunya wanita yang dibisikkan oleh Rasulullah di telinganya di saat Nabi tengah gering. Sehinggalah Fatimah dia sedih, Masya Allah, menyanyat hatinya. Kemudian dipanggil pula untuk dibisikkan di telinganya kali yang kedua. Kemudian dia senyum, tertawa. Hairan Aisyah, sekejap kamu menangis, sekejap kamu senyum, wahai Fatimah Zahra, Ummu Abiha. Kenapakah ini? Dan rupa-rupanya, Masya Allah, dia menangis kerana ayahnya mengkhabarkan bahawa Rasulullah akan pergi diragut ajal dalam jangka masa terdekat ini. Dan subhanallah, dia senyum dan ketawa. Dia senyum, kenapa? Sebab dialah anak yang akan menyusul selepas itu. Selepas Rasulullah wafat dalam usia yang masih muda, 29 tahun adik-adik. Dan kalau kita baca sejarah Asma binti Abi Bakr, adik-adik tengok macam mana dia berkongsi hidup dengan Zubair bin Al-Awwam, seorang lelaki yang agak keras tutur katanya. Sehinggalah dia mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq di atas kekerasan suaminya. Maka Abu Bakar kata, "Isbiri ya binti Al-Habibah. Sabarlah wahai putriku. Kerana kamu telah diberikan oleh Allah dengan kehadiran seorang suami yang saleh, yang kuat berpegang kepada agama. Masya Allah, sekiranya suamimu pergi meninggal dunia dan kamu juga pergi dengan tidak berumah tangga lain, maknanya kamu akan dihimpunkan dengan suamimu di syurga Allah. Nah, Masya Allah, kamulah bidadari suamimu nanti di dalam syurga. Masya Allah, Akbar, Tabarakallah, Hasbullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebab tu bila kita sabar dengan kekasaran suami sedikit sebanyak, mudah-mudahan Allah akan memberikan sabar, pahala sabar macam sesabarnya Asyah. Dan kalau seorang suami bersabar di atas kerenah isterinya serba sedikit, subhanallahu akbar, seorang suami akan diberikan pahala sabar sesabar Nabi Allah Lut alaihi salam. Subhanallahu akbar. Sebab tangan suami tak adalah sampai naik ke muka kita. Tak adalah sampai dia dera kita. Tak adalah sampai dia sampai 3 bulan tak bagi nafkah kepada kita. Setakat kasar sikit-sikit dari sudut tutur katanya. Subhanallah, di situlah perlunya kita selalu tawassa bil haq, tawassa bis sabr. Sebab latar belakang hidup kita berbeza, As. Dia dibesarkan dalam keluarga yang lain latar belakangnya. Kita pun lain latar belakangnya. Dia suka kicap masin, kita suka kicap manis. Sikit sebanyak yang tergigit benda-benda kecil. Qalu salamah. Qalu salamah. Masya Allahu Akbar. Ajarlah sikit-sikit, bimbinglah sikit-sikit suami kita dan isteri kita, anak-anak kita. Sebab, subhanallahu akbar, hidayah itu bukan milik kita. Dia adalah milik Allah Azza wa Jalla. Lantaran itu, dalam musim pandemik ni adik-adik, inilah satu peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Bagi orang-orang yang mempunyai basirah, mata hati. Tetapi bagi orang yang lalai, orang yang leka dengan dunia, musim pandemik ni dia jadikan tempat untuk dia menempiaskan hawa nafsu dia. Sebab hari ini cukup gusar, peratus perzinaan, di bawah umur dan sebagainya, makin hari makin meningkat. Waktu pandemik ini keadaan rumah yang sempit, terpenjara di rumah sendiri dengan tidak ada aktiviti dan sebagainya. Subhanallah, dengan sembahyang yang tidak dijaga, amal ma'ruf nahi mungkar tidak dijaga. Berapa ramai kan lahir anak-anak luar nikah. Ketika mak keluar pergi ke pasar, ambil peluang melakukan perzinaan di dalam bilik sendiri bersama dengan sepupu yang berada di belakang rumah. Na'udzubillah min zalik. Jadi tengok, manusia yang lalai, dia tak takut Allah. Dia jadikan musim pandemik inilah untuk menempiaskan hawa nafsunya. Subhanallahu Akbar. Sembahyangnya tidak ada. Langsung Qurannya hancur. Subhanallah, hidup macam binatang. Makan tidur. Akhir sekali diserang dengan kemurungan, diserang dengan anxiety, diserangkan dengan tekanan jiwa, stres yang berterusan. Itu kenapa statistik terkini mengatakan sempena dengan pandemik ini dekat 13,000 manusia membunuh diri. Dan Ustazah tengok baru ni dalam WhatsApp di Indonesia ada mak anak 3 tergantung
Kan? Ditali, bunuh diri, ikat tali di kipas, dibuai dan sebagainya. Ini orang yang tidak ada iman. Orang yang jahil. Sebab itu Ustazah kata tadi, kemerdekaan ni apa? Merdeka hati kita. Merdeka cara fikir kita. Subhanallah. Buang segala anasir-anasir jahiliah yang bersarang di dalam hati kita dan kembali kepada fitrah. Barulah kita digelar sebagai Sri Kandi yang hebat. Sri Kandi yang takut Allah lebih daripada segala-galanya. Tarakna qanunul ardi, kata Sayyid Qutub. Wa tabaqna qanunus sama'. Di dalam kitab Zilalul Quran. Nah, ini yang Ustazah nak share. Apa dia adik-adik, rakan-rakan guru? Tarakna, kita tinggalkan segala undang-undang manusia yang tidak bertepatan dengan hukum syarak. Yang tercetak di hati kita hanyalah undang-undang Allah Rabbul Jalil. Kalau Allah dah kata bangun tahajud malam, itulah sebahagia-bahagia rumah tangga, kata Rasulullah. Berusahalah kejut anak isteri. 1/3 malam untuk bangun, mengabdikan diri kita di atas tika solat. Untuk bersujud, membesarkan Allah di atas tika solat anak-anak. Apabila Rasulullah kata, berjamaah itu lagi penting daripada kita sembahyang fardi. Orang yang lost takbiratul ihram bersama imam, seolah-olah kita telah hilang nilaian 500 ekor unta. Kalau 1 ekor unta tu 15K adik-adik. Kalau 15 ekor unta, how much? Kita kena paid a lot of money. Berapa banyak duit yang kita dah korbankan. Itu kita nampak nilaian duit. Tetapi nilaian pahala kita tak nampak. Sebab itu ayah kita angkat takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kita tak peduli, masih lagi tenggelam dengan gadget. Malah ada ayah-ayah hari ini apabila diundang oleh Allah dengan suara azan Bilal, kita masih leka lagi dengan media sosial. Kita masih leka lagi duduk sental kereta kita. Mak kita masih lagi leka lagi duduk masak lemang dan sebagainya di dapur. Kan? Ini undangan Allah, bukan undangan manusia. Kita hendak anak didik Ustazah, Ustazah Ustazah Hasfazilawati. Apa dia Ustaz nak tekan di sini, apa yang di-sharing oleh Ustaz Hidayat, seorang mubaligh pendakwah di bumi Indonesia. Dia kata kenapa semayang ini lakabiratun, berat untuk kita buat. Dia berjemaah, borek, baca Quran, borek, semua berat belaka. Kenapa semayang ni berat? Kan? Untuk nak dibuat. Sebab dosa kita banyak. Kan? Dia akan jadi ringan. Kepada siapa? Alal khasyi'in. Dia akan jadi ringan bagi orang-orang yang khusyuk. Sebab tu kita apabila mendapat undangan daripada Allah, sepatutnya 2 jam sebelum azan, kita dah standby. Macam Ustazah dapat undangan, Ustaz Zamani bersara makan malam bersama dengan Mufti Sahibus Samahah. Kan? Sebab Ustaz bersara sebagai pengetua di Itqan. Kan? Ustazah, nak cerita pengalaman Ustazah. 2 hari Ustazah dah standby dah. Baju mana nak pakai. Betul tak? Guru-guru. Beg mana nak bawa. Kasut mana nak pakai. Kalau kasut lama pun sekurang-kurangnya kita polish. Biar kita pula sedondon dengan suami. Cantik. Tak? Sehati sejiwa dengan suami. 2 hari kita dah standby dah. Itu undangan kita dengan manusia. Apatah lagi undangan kita dengan Tuhan. Jangan pula adik-adik, anak-anak, apabila anak-anak dapat undangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pergi menyambut seruan azan dengan baju di depan gambar Ronaldo, di belakang gambar tengkorak. Sepatutnya kita pakai baju yang seindah-indah, yang plain, yang tak ada tulisan-tulisan yang boleh mengganggu gugat kekhusyukan orang yang di belakang, yang duduk sebagai makmum di belakang. Kita ambil pakaian kita yang paling bersih, yang paling indah. Sebab ini kita mendapat undangan daripada Allah Azza wa Jal. Sebab itu, orang yang beriman, waktu pandemik ke tak pandemik ke, dia berfikir dengan fikiran yang positif. Dia manfaat ruang dan peluang yang ada untuk memakmurkan diri dia. Malah Ustazah tengok dalam Facebook, ada seorang ibu ni, dia nak mengaktifkan anak-anak dia jangan stres duduk dalam rumah. Dia buka kedai runcit. Dia buka kedai runcit dalam rumah dia. Dia beli barangan-barangan runcit, dia letakkan dalam rumah,
Dan anak dia yang masih lagi kecil ni, yang ada 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, anak-anak yang masih baru nak bertunas ni, nak membesar ni, subhanallah, siapa buat kebajikan dalam satu hari, tak kira lah. Dia buang sampah ke, tolong mak menyapu ke, kemas katil ke, tolong menyusukan adik ke, kan? Maka mak dia akan bagi kupon. Bagi kupon untuk dia boleh beli barangan runcit yang ada di dalam stor ibu dia. Macam tu sekali dia berusaha. Kan? Untuk nak menggalakkan anak-anak dia tu supaya buat kebajikan. Sebab kita dalam satu hari kalau tak buat kebajikan, batin kita akan kering. Batin kita akan kering. Lantaran itu kenapa Ustazah selalu cakap dengan anak-anak Ustazah sendiri 11 orang di rumah. 7 lagi yang masih tinggal di rumah. Ustazah selalu tanya Ahmad, anak Ustazah yang paling bongsu sekolah rendah. Ustazah tanya, Ahmad, kan, apa kebajikan yang adik dah buat pada hari ini yang boleh disembahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala? Hari ini, Dek, ada tak apa-apa benda yang mendukacitakan adik hari ini? Cuba berkongsi dengan Mama. Adik, ada tak benda yang membahagiakan adik hari ini di rumah? Cuba sharing dengan Mama. Kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Malah kadang-kadang bila kita bangun waktu pagi, nak semayang subuh, dah sudah semayang dan semua. Kadang-kadang Ustazah sendiri nak mengelakkan anak Ustazah jangan tidur waktu subuh. Nak menghidupkan suasana fajar tu adik-adik. Anak-anak Ustazah di RSM Ghafar Baba. Ustazah selalu rangsang diri Ustazah sendiri dan juga anak-anak. Ustazah kata apa? Ayuhlah para mujahid. Ayuhlah para mujahidah. Kita tinggalkan zaman fitnah agar tertegak kalimah Allah, agar terbangun dunia baru Islam. Jadi macam mana nak bangun dunia baru Islam kalau rumah tangga kita sendiri pun tak terbina dan terbangun dengan manhaj rabbaniyah? Jadi macam mana nak melahirkan aset-aset yang berkualiti? Sebab itu Ustazah berbangga ada anak-anak murid yang berada di RSM Ghafar Baba yang menjadi pewaris risalah Muhammad. Masya Allah Akbar. Anak-anak murid yang beradab, yang memiliki akhlak yang mulia. Yang ini akan menjadi kenangan orang. Apa guna kita dapat 10 A1, 11 A1, tetapi akhlak kita orang boleh pijak dengan tapak kaki. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadilah Sri Kandi yang boleh mencipta sejarah, adik-adik. Laisal fata an yaqul hadha abi, walakin al-fata man yaqul ha ana za. Jangan kamu berbangga menjadi Sri Kandi yang hebat yang sentiasa bersandar kepada manusia. Aku, ayah aku Tengku, ayahku Mentori, ayah aku Hang Jebat, ayah aku YB dan sebagainya. Kita jangan bersandar kepada kehebatan orang. Malah kita kena bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehebatan yang kita bangun diri kita di atas dasar tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab aku adalah merupakan aset penyambung kepada risalah Muhammad. Itu yang sepatutnya. Kita kena garap ke dalam hati jiwa kita selalu, ya Allah, anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau lah matlamat hidupku ya Allah, dan redamu lah yang akan kupohon. Ini akur janji kita di hadapan Allah setiap kali solat, kan adik-adik guru-guru? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah. Bekerja bukan kerana nak naik pangkat. Bekerja bukan kerana nak jaga periuk nasi sendiri. Ini tidak. Tetapi ini untuk ummah. Cemerlang untuk ummah. Subhanallah. Ini kita kena sentiasa ingatkan. Macam mana kita nak mendidik anak murid supaya berakhlak dengan akhlak mulia, cintakan ilmu. Sedangkan kita guru-guru pun tidak ada pengisian.
Guru-guru pun kena sentiasa learn, kena sentiasa belajar. Jadi kita pergi ke sekolah, kita sentiasa berjiwa baru. Lahirlah basyarun judad birruhil Islam. Manusia-manusia yang berjiwa baru, yang mempunyai ruh Islam yang maha hebat. Ini yang kita nak sama-sama garap dalam masa 1 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adik-adik, menuntut ilmu wajib. Muliakan ibu pun wajib. Jadi apabila kita berada dua persimpangan, maka ibu di rumah dia kena faham. Apabila anak-anak sedang mencari ilmu, sedang menuntut ilmu dalam proses PDPR kat rumah, maka kita jangan kacau. Malah kita kena berikan kerja sama sebab dua-duanya wajib. Menuntut ilmu wajib, menghormati ibu pun wajib. Jadi subhanallahu akbar, kalau kita ada kerja-kerja rumah yang mesti disiapkan, kita sebagai anak, okey, kita siapkan awal-awal. Supaya nanti proses PDP kita, sekian-sekian jam, kita dapat fokus. Tidak ada gangguan-gangguan luaran. Macam ustazah dulu adik-adik, ustazah minat filem Arab. Masa bulan Ramadan, filem Arab selalu berkumandang lepas asar. Ini pengalaman ustazah sendiri. Ustazah suka sangat tengok filem Mesir Arab. Sebab dalam tu ada lagu Muhammad ya Rasulullah, Muhammad ya Habiballah. Ustazah suka sangat filem tu sebab dia bercakap Arab. Ustazah pula suka bercakap Arab, suka nak belajar Arab sebab itu bahasa Al-Quran. Jadi oleh kerana lepas asar, ibu ustazah akan masuk ke dapur untuk menyiapkan proses berbuka puasa, maka ustazah siapkan kerja-kerja dapur tu terlebih awal. Sebab sekian jam, filem itu akan berkumandang. Dan ustazah jadikan filem itu, ustazah catat kalimah-kalimah Arab. Sebab cita-cita ustazah untuk pergi ke bumi Mesir, bumi Kinanah, bumi Fir'aun. Umur 13 tahun, ustazah dah tanam cita-cita. Jadi apabila orang Arab cakap dalam filem Arab itu tadi, ustazah catat segala kalimah-kalimah yang ustazah tak faham. Contoh, apa dia makna bataniyah? Apa makna syam'ah? Ustazah catat syam'ah lilin, bataniyah selimut. Kita belajar melalui multimedia yang ada di depan kita. Dan menolong ibu juga wajib. Jadi macam mana? Jadi ustazah siapkan kerja-kerja untuk membantu ibu di waktu yang awal-awal lagi. Ustazah dah tolong ibu daripada pagi lagi, daripada tengah hari lagi, ustazah dah tolong dah apa dia? Kopek bawang, kopek sayur, kan? Apa yang boleh meringankan ibu kita? Jadi kita kena pandailah manage waktu kita, mana yang lebih penting daripada yang penting. Contoh, hari ni anak-anak apabila besok dah jadi isteri, balik rumah, mana yang penting? Nak solat ke nak masak? Nak masak ke nak menjahit? Nak menjahit ke nak kemas rumah? Jadi kita tahu, kena tahu mana prioriti kita sebagai seorang isteri. Apabila balik ke rumah, tentulah anak-anak akan lapar sebab kita ambil anak kita di nursery dan sebagainya. Jadi kita kena bagi makan dia dulu. Kalau tidak nanti dia merengek-rengek, menyusukan dia dulu ke. Merengek-rengek nanti sembahyang kita pun tak khusyuk. Sebab ini undangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jangan sembahyang di hujung-hujung waktu. Kena sembahyang awal. Sallu fi awqatiha. Hari ini apabila masuk suasana pandemik COVID-19, masa dah jadi celaru. Adik-adik. Kan? Kita banyak menghabiskan masa dengan media sosial, kita banyak habiskan masa dengan perkara-perkara yang tidak manfaat. Sembahyang kita dah lari daripada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ada yang tidur sampai larut-larut malam, bangun pagi, subuhnya entah ke mana, matahari dah mencacat, baru kita buka mata, masya-Allah, kita bimbang. Kita akan mendapat kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Orang yang durhaka kepada guru, orang yang durhaka kepada ibu, dia berbeza. Kalau adik-adik durhaka kepada ibu, subhanallahu akbar. Akibatnya, dosanya, secara terus Allah akan bagi kita di dunia lagi, subhanallah. Sebab itu, ibu ni,
Kalau kita istinja ibu kita dengan lidah kita sekalipun, tak terbalas jasa ibu kita terhadap kita yang melahirkan. Ya, subhanallah. Jadi sidang pendengar, rakan-rakan guru, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu waktu pandemik ini kita jangan stres, kan? Sibukkan diri kita dengan majlis ilmu, sibukkan diri kita dengan beramal ibadat. Nah, selang-seli kelas-kelas ilmu kita dalam PDPR dengan kerja-kerja rumah kena selang-seli. Jangan terlampau duduk depan gadget lama-lama. Nanti bahan radiasi dia boleh memberikan kesan kepada mata kita, saraf mata kita. Subhanallahu akbar. Selang-selikan dengan riadah dan sebagainya, gotong royong bersama, dan kita kena cipta kreativiti kita waktu duduk di dalam rumah dengan dengan acara-acara aktiviti-aktiviti baru yang kita perlu teroka. Contohnya macam mana? Mungkin kita boleh jadikan masa yang terluang untuk kita belajar memasak, belajar menjahit, belajar bersajak, belajar muzik. Ustazah tak marah. Anak-anak ustazah kadang-kadang sekali-sekala dia nak main piano ke, dia nak main alat-alat muzik, kongga-bongga ke untuk nak menghiburkan diri dia selalu. Malah lagu yang ustazah cakap tadi itu pun selalu dinyanyikan oleh anak bujang Ustazah Abduh. Ini dalam bilik. Dia selalu cakap, ayuhlah para mujahid, ayuhlah para mujahidah. Bangunkan diri sendiri. Nah, bangun Melayu, bangun. Nah, jangan kita terleka dengan fitnah dunia yang ada pada hari ini. Kita tinggalkan zaman fitnah agar tertegak kalimah Allah, agar terbangun dunia baru Islam. Masya Allah, tabarakallah. Jangan jadi sebagaimana apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali, adik-adik? Semua manusia hari ini naimun, naimat. Semua kamu tertidur. Kamu semua tertidur hari ini, kata Sayyidina Ali. Kamu akan tersentak ketika bila? Ketika mata kamu dah terjojol keluar ketika berada di alam kubur. Kita tercelek mata kita duduk di alam kubur, celek-celek tengok, Allahu Akbar. Aku telah duduk dalam tanah rupanya. Kan? Dibalut dengan kain kapan. Masya Allah, menyesalnya aku, ya hasrata, menyesalnya aku, subhanallahu akbar. Kenapa masa di dunia dulu, aku tidak beramal saleh. Sekarang ini aku telah mati. Maka tidak ada gunanya. Sebab itu adik-adik, Ustazah nak kongsi satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Hadid. Adik-adik, anak-anak boleh buka surah Al-Hadid. Di dalam surah Al-Hadid, apa yang Tuhan sebut? Subhanallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik boleh tengok Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Masya Allah. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Masya Allah. Hebatnya kalam Allah. Mafhumnya Ustazah boleh ambil di situ maknanya. Nah, apa-apa sahaja musibah yang Tuhan uji kita di atas muka bumi ini dan terhadap diri kita, warga kita ke, apa saja ujian. Subhanallah, orang dulu pun pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, malah lebih dahsyat daripada itu lagi. Subhanallahu akbar. Jadi kita nak kena balik kepada Allah Subhanahu wa taala, buang segala tabiat kita yang jahiliah. Sebab apa sahaja Allah boleh buat. Kita tengok macam tsunami di Aceh. Yasir, benda mudah. Setinggi air lebih daripada 2 building ketinggian, adik-adik. Subhanallah. Ustazah dah pergi 2 kali ke Aceh. Tengok sendiri macam mana Allah ranakkan kota Aceh. Jadi kamu kena beriman. Supaya kamu tidak berputus asa.
segala musibah, ujian, pandemik, mak mati, ayah mati, adik-beradik mati. Jangan kamu berputus asa di atas apa yang kamu hilang. Jangan jadi kita murung, stres macam semalam klien ustazah murung disebabkan oleh suami dia pergi meninggal dunia. Anxiety dan sebagainya. Kan? Jangan kamu berputus asa di atas apa yang telah fatakum, yang telah lenyap, pergi meninggalkan kamu. Nah, subhanallah. Dan wala tafrahu. Jangan kamu pula terlampau bergembira di atas apa nikmat yang Tuhan beri kepada kamu. Kan? Jangan kita terlampau gembira, jangan kita terlampau sedih di atas apa yang hilang, dan jangan kita terlampau gembira dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan ego, megah, mendabik dada. Kan? Mentang-mentang kita keturunan hang tua, hang jebat, raja-raja dan sebagainya. Tengok kan, kita tak nak vaksin dan sebagainya. Kan? Kita ego dengan pendirian kita sendiri. Na'udzubillah. Kan? Jadi susahnya nanti kita juga yang akan menanggungnya. Jadi kita jangan berputus asa daripada meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adik-adik, nikmat ini dia akan terasa apabila dia hilang. Hari ini manfaatkanlah dengan guru-guru yang ada di depan adik-adik, depan anak-anak. Manfaatkanlah dengan nikmat panca indera yang Tuhan berikan kepada kita. Syukurilah dengan nikmat ibu dan ayah yang berada di hadapan kita. Muliakanlah. Macam ustazah masih lagi ada suami, muliakan suami kita dengan sebaik mungkin. Adik-adik, rakan-rakan guru, muliakanlah masa muda yang Tuhan berikan ini untuk menjadi satu aset yang boleh memberikan manfaat kepada ummah. Jadi peranan ibu, guru-guru, pelajar, dalam pandemik ini adik-adik, kita diibaratkan seperti players football game. Macam mana kalau pemain bola sepak tu? Dia akan berusaha berhempas pulas macam Ronaldo tu dah. Berusaha berhempas pulas, dibayar dengan jutaan ringgit. Sampai jadi jutawan dunia. Dah. Masya Allah. Berusaha berhempas pulas untuk menyumbatkan gol ke pintu lawan. Jadi kita tidak ada masa nak main gadget, duduk di padang bola. Sebab masing-masing semua berhempas pulas untuk menyumbatkan gol ke pintu lawan. Begitu juga kita, guru-guru, pelajar, tukang masak, pentadbir, Masya Allah, hatta jaga sekalipun. Dan semua kena faham Islam. Sebab itu, LDP Ustazah dulu bersara di Tengku Syed Idrus, dikumpulkan staf-staf sokongan di sekolah Ustazah, dan Ustazah sendiri yang memberikan LDP in-house training kepada staf-staf di sekolah Ustazah sendiri. Untuk tukang kebun, sisi-sisi kerani dan sebagainya, cleaner. Masya Allah adik-adik. Untuk guru-guru, untuk staf-staf yang berada di bawah kita, contohnya macam cleaner, tukang sapu, sisi dan sebagainya. Kita jangan rasa kita hebat. Mentang-mentang kita guru, kita tak bergaul dengan jaga, dengan tukang masak dan sebagainya. Tak ada siapa yang hebat. Orang yang hebat adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang hebat adalah orang yang paling tebal kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena sentiasa humble, merendah diri, hormat menghormati sesama insan. Sebab suatu hari nanti mungkin kita perlukan khidmat baktinya. Walaupun dia hanya seorang jaga. Walaupun dia hanya seorang tukang sapu. Subhanallah adik-adik, mungkin dia lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Sebab tu kita jangan kedekut. Apabila duduk di asrama, mak ayah katalah ada bagi kita bawa buah tangan, makanan dan sebagainya kepada kita. Kita jangan kedekut. Kita share, kongsi-kongsi buah tangan, kongsi-kongsi ilmu dengan rakan-rakan. Apa yang kita dapat, kan? Apa yang kita dapat, kesejahteraan yang Tuhan beri, kita juga kena membahagiakan orang lain. Kena membahagiakan orang lain. Masya Allahu Akbar. Jadi pucuk pangkal keimanan kita ini kena sentiasa dibasahi dengan iman, dengan nilai takwa. Kena sentiasa membaca. Sebab apa yang disebut oleh Ustaz Fahrul Muhammad Joy dalam kitab dia Mukmin Profesional. Adik-adik, dulu pun pernah Ustaz cakapkan di MRSM. Nak baiki dunia, kena baiki manusia.
Nak baiki manusia, kena baiki hatinya. Macam mana nak baiki hati manusia, adik-adik? Tak? Macam mana nak baiki hati manusia? Kan? Nak baiki hati manusia cara macam mana? Perbaiki dan perindahkan solatnya. Ya. Jadi pastikan solat kita biar berkualiti. Solat kita biar khusyuk. Kan? Sebab kita nak berkomunikasi dengan Allah. Kan? Sebab itu Ustazah sematkan di dalam diri Ustazah sendiri nak menjadi komunikator yang terbaik di kalangan manusia. Kita kena menjadi komunikator yang terbaik dulu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita kena jaga hubung kait kita dengan Allah. Hati yang sentiasa berhubung dengan Tuhan. Hati yang sentiasa berhubung dengan Tuhan. Dan sekiranya adik-adik tersasar, cepat-cepatlah balik ke pangkal jalan. Pintu taubah sentiasa terbuka untuk kita, ya Allah ya. Sukanya Allah kalau kita bertaubat. Lebih suka daripada seorang musafir yang kehilangan unta dan makanannya di tengah padang pasir Sahara. Kan? Seorang musafir di padang pasir, hilang untanya, hilang makanannya, kan? Sampai nak mati dan kehausan. Masya Allah, tiba-tiba bangun daripada mimpinya, tidurnya, tiba-tiba tengok untanya ada di sebelah bersama makanan tersangkut. Suka tak musafir tadi? Tentu bahagia sebab dia dah hak-hak nyawa ikan dah nak mati ni sebab kelaparan. Suka tak? Suka, bahagia, gembira. Allah lebih gembira daripada itu lagi. Ya, apabila seseorang hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, balik kembali kepada fitrah, balik kembali kepada jalan yang benar. Ya? Jadi sebab itu setiap pentadbir, guru besar, pengutua, tak jaga, tukang sapu, semua nak kena disuburkan dengan ilmu. Dengan ilmu agama. Jangan kita sibuk bagi pendidikan pada anak murid, ceramah bagai kepada anak murid, sedangkan kita guru sendiri tidak ada pengisian. Kan? Kan? Jaga, tukang sapu, cleaner dan sebagainya, tidak ada pengisian. Ini pernah berlaku pada sebuah sekolah adik-adik. Di mana pelajar hilang di waktu malam. Kan? Hilang, tak tahu ke mana pergi. Subhanallah, tengok-tengok berzina dengan jaga. Kan? Di dalam kawasan sekolah. Na'udzubillah. Inilah kita kata harapkan pagar makan padi. Kan? Na'udzubillah. Sebab itu kenapa setiap kita ini bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi sebelum tidur pastikan, kan? Adik-adik kalau boleh berazamlah setiap kali nak tidur ulanglah 3 kali. Das bati naik 11 kali. Apa dia yang? Allahumma'i, Allah naziri, Allah syahidi. Allahumma'i, Allah naziri, Allah syahidi. Selepas adik-adik baca Al-Quran, ayat kursi dan sebagainya sebelum tidur, baca doa tidur, sebut di dalam hati kita, lafazkan dengan lidah kita secantik-cantiknya. Allahumma'i, Allah bersama denganku. Allah naziri, Allah melihat aku. Allah syahidi, Allah merakam setiap apa perbuatanku. CCTV Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini yang dihajarkan oleh tabi'in kepada anaknya. Kan? Allahumma'i, Allah naziri, Allah syahidi. Apabila anak dia semakin membesar, dah naik 5, 6 tahun, 7 tahun, kan? Daripada 3 kali diulang jadi 11 kali. Sehinggalah mendarah mendaging di dalam jasadnya. Allah berada di mana-mana dan setiap kali apa yang aku cakap, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan setiap apa yang kita cakap hari ini, malaikat di kiri dan kanan kita, yang berada di kiri dan kanan ustazah, mencatat segala apa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Jadi pastikan, setiap hari ada kebajikan, amal soleh yang kita lakukan, bermula daripada kita kecil, sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Barulah lahirnya, kan? Sri Kandi yang hebat, kan? Sri Kandi yang cemerlang, maka umat akan jadi gemilang. Boleh tak anak-anak? Boleh tak anak-anak? Boleh tak? Boleh. Jadi sebelum ustazah menutup tirai,
Ustazah teringat satu lagu bibi Ustazah dulu. Dia dah pergi meninggal dunia. Kan? Dia orang Lombok. Anak-anak nak dengar tak? Ini sebagai hiburan tengah hari. Satu kenangan yang akan Ustazah tinggalkan kepada staf-staf, guru-guru dan juga anak-anak. Anak-anak nak dengar tak? Nak. Okey, apa katanya? Allahumma inna nas'aluka salama min azabid dunya wal akhirat. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Ini anak-anak kena salin ni. Balik dodoikan ayah, dodoikan mak, dodoikan anak-anak. Kalau siapa yang dah berumah tangga. Muslimin muslimat, mari kita solat jamaah. Pahalanya 27 darajat. Berlumba-lumba menuju kebaikan. Fastabiqul khairat, firman Allah dalam Al-Quran. Lagi sekali Ustazah ulang. Allahumma inna nas'aluka salama. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Seluruh pendengar yang berada dengan Ustazah hari ini. Kami memohon ya Allah. Nas'aluka salamah, kesejahteraan di dunia dan juga di hari akhirat. Sejahtera daripada apa? Min azabid dunya wal akhirat. Daripada azab dunia dan azab akhirat. Allahumma hadina siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami hari ini dengan jalan yang benar, jalan yang lurus ya Allah. Kan? Allahumma hadina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Jalan yang dilalui oleh para nabi dan para rasul ya Allah. Berikanlah kami kekuatan ya Allah. Muslimin muslimat, mari kita solat jamaah. Suburkan solat berjamaah di asrama, di dalam rumah tangga kita sendiri, di kalangan anak-anak dan juga mak ayah kita. Kalau ayah tak ajak, kita pergi duduk di belakangnya, bentangkan sejadah kita. Lama-lama dia akan malu kepada anaknya sendiri. Kan? Muslimin muslimat, mari kita solat jamaah. Pahalanya 27 darajat. Berusaha takbiratul ihram bersama dengan imam. Rasa rugi apabila kita tak dapat bertakbiratul ihram bersama dengan imam, ayah-ayah kita. Diibaratkan hilangnya 500 ekor unta yang kita miliki. Kan? Muslimin muslimat, mari kita solat jamaah. Pahalanya 27 darajat. Berlumba-lumba menuju kebaikan. Berlumba-lumba buat kebajikan. Berlumba-lumba buat saham akhirat. Berlumba-lumba meraih pahala akhirat. Kan? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah akan terima pahala. Pahala yang dilakukan insya-Allah daripada hati yang ikhlas, dan kita carilah amal-amal yang boleh kita pelbagaikan, yang kita boleh buat, kerana Allah akan memberikan balasan dengan ibadat yang luar biasa yang kita sembahkan, takdimkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fastabiqul khairat, berlumbalah kamu. Ini yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, adik-adik, ini benda berharga yang ditinggalkan oleh arwah bekas bibi Ustazah orang Lombok yang telah pergi meninggal dunia beberapa tahunan lalu. Kenangan. Sebab itu kita yang kita tinggalkan kenangan, budi pekerti, sedekah jariah kita, amal soleh kita. Jadilah anak yang terbaik insya-Allah di kacamata Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Sri Kandi cemerlang, maka lahirlah MRSM Ghafar Baba yang cemerlang, yang akan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, yang baldah yang aman makmur, yang diberikan maghfirah, keampunan, barakat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adik-adik, itu saja yang Ustazah boleh berkongsi dalam 1 jam 40 minit. Subhanallah, Ustazah dah curi masa adik-adik. Subhanallah, anak-anak. Jadi Ustazah mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara.
Tak ada yang lebih sempurna melainkan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kelemahan kekurangan datang daripada insan yang hina. Ustazah sendiri sebagai seorang hamba, kan? Jadi Ustazah mohon maaf dan tahniah pada guru-guru, adik-adik, staf-staf yang mendengar apa dia tu tazkirah maya kita di hari Jumaat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan amal kita yang sedikit ini akan menjadi pemberat mizan di hari kemudian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.